Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir, Pusat Kajian Al-Quran dan As-Sunnah, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri yang kedua. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat pertama surah Yunus. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabil hakim. Alif lam ra. Ini ialah ayat-ayat kitab Al-Quran yang mengandungi hikmah-hikmah dan kebenaran yang tetap teguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa penghujung surah At-Taubah telah menyentuh pernyataan bahawa Al-Quran menambah iman siapa yang bersedia menerima keimanan, dan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima kitab suci ini menyandang sifat-sifat terpuji yang sepatutnya mendorong setiap orang untuk menyambut baginda dan memenuhi panggilannya. Ditegaskan juga di akhir surah At-Taubah bahawa jika seseorang itu berpaling daripada ajakan iman, ia tidak merugikan baginda sallallahu alaihi wasallam sedikit pun, kerana Allah Subhanahu wa taala telah cukup sebagai pelindung dan penolong baginda. Justru wajarlah pada ayat pertama surah Yunus ini berbicara tentang Al-Quran sambil menunjukkan isyarat jauh dengan lafaz alif lam ra. Isyarat ini menunjukkan ketinggian kedudukan kitab suci Al-Quran. Jika pada surah yang lalu menyatakan bahawa Al-Quran ini bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kini ditegaskan pula bahawa Al-Quran itu penuh dengan hikmah. Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab menghuraikan kalimah tilka pada ayat pertama surah Yunus dengan maksud itu. Kalimah ini difahami oleh para ulama sebagai kalimah yang menunjukkan kepada kitab Al-Quran yang telah diturunkan selama ini. Tahir Ibn Ashur memahami lafaz tilka bukan dengan maksud menunjukkan ketinggian darjat ayat-ayat Al-Quran, tetapi untuk mendorong pembacanya memandang dan memperhatikannya, sehingga mereka dapat sampai kepada kesimpulan bahawa ia benar-benar bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala, atau meyakinkan mereka bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah benar dalam penyampaian. Hal ini kerana ayat-ayat Al-Quran itu penuh hikmah dan tidak mungkin huraian demikian dapat disampaikan oleh seseorang yang tidak pandai membaca dan menulis. Manakala kalimah hakim pada ayat pertama surah Yunus diambil daripada perkataan hakama. Menurut pakar bahasa, kalimah ini bermaksud menghalang.
Kalimah ini disandarkan kepada dua perkara, iaitu kitab suci Al-Quran dan ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala menyifatkan kitab Al-Quran sebagai hakim adalah kerana Al-Quran mengandungi petunjuk yang terbaik, mendatangkan kemaslahatan, menghindarkan keburukan dan juga bertujuan sebagai rujukan hukum yang berkaitan kandungan kitab-kitab terdahulu. Sidang pendengar yang dimuliakan, Profesor Dr. Haji Abdul Malik bin Abdul Karim Amrullah atau lebih dikenali sebagai Hamka melalui kitabnya Tafsir Al-Azhar ketika mentafsirkan ayat pertama surah Yunus ini menjelaskan bahawa huruf alif lam ra di awal surah Yunus ini menurut para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huruf-huruf ini tidak diterangkan maksudnya dan dibiarkan sahaja dalam pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun menurut Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, huruf alif, lam dan ra ini ialah anallahu ara. Aku Allah, aku melihat. Profesor Dr. Hamka juga menyatakan bahawa lafaz ayah datang dengan pengertian yang luas. Suatu masa dia sekian. Di masa lain ia bermaksud isyarat atau tanda. Langit yang terbentang, bumi yang terhampar di bawah kaki kita. Musim kemarau yang mematikan tumbuhan dan haiwan. Kemudian turunnya hujan yang menyuburkan. Semua itu adalah ayat. Kadangkala datangnya perintah Tuhan supaya mengerjakan perkara makruf dan mencegah kemungkaran. Itu juga adalah ayat. Di dalam ayat pertama surah Yunus ini disebutkan bahawasanya ayat-ayat yang akan dihuraikan ini adalah isi daripada sebuah kitab dan kitab itu mengandungi hikmah. Al-Kitab Al-Hakim bermaksud kitab yang bijaksana. Ia tidak akan usang dan basi isinya kerana ia adalah kebenaran dan kebenaran adalah salah satu daripada sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang kekal. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Dr. Zainal Arifin Zakaria melalui kitab penulisannya Tafsir Inspirasi mentafsirkan ayat pertama surah Yunus dengan menyatakan bahawa kitab suci Al-Quran merupakan kitab yang sangat arif dan bijaksana dan mengandungi ayat yang penuh hikmah. Beliau juga menjelaskan bahawa Allah berbicara kepada manusia melalui kitab suci Al-Quran yang diutuskan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menggunakan bahasa manusia supaya dapat difahami isi kandungannya oleh para manusia. Manakala Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menerusi tafsir An-Nur mentafsirkan ayat pertama surah Yunus ini dengan menyatakan bahawa Allah menempatkan kalimah alif lam ra pada permulaan surah. Hikmahnya adalah untuk menarik perhatian pendengar atas apa yang akan dibacakan di depan mereka. Seakan-akan kalimah itu bermakna. Profesor Dr. Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi kemudian mentafsirkan bahawa inilah ayat-ayat yang tinggi kedudukannya dalam Al-Quran atau surah ini. Itulah ayat Alkitab yang sangat kukuh, sama ada dari sudut lafaz maupun maknanya, yang memberi petunjuk kepada mereka semua yang memperhatikan dan memahaminya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, demikianlah tafsir bagi ayat pertama surah Yunus menurut pentafsiran oleh para ulama. Ayat pertama surah Yunus ini menjelaskan mengenai sebahagian huruf-huruf yang berada di awal beberapa surah di dalam Al-Quran hanya diketahui maksud sebenarnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isi kandungan di dalam kitab suci Al-Quran mengandungi ayat-ayat hikmah yang bijaksana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para manusia. Muslimin dan muslimat yang dimuliakan, ayat pertama surah Yunus ini memberikan peringatan kepada kita
supaya akur akan segala kandungan yang terkandung di dalam kitab suci Al-Quran. Ini kerana jelas bahawa sesiapa yang mengamalkan apa yang disampaikan di dalam Al-Quran, nescaya kehidupannya akan tenang kerana menurut panduan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran memiliki hikmah yang luar biasa. Kandungannya sentiasa sesuai sepanjang zaman dan tidak lapuk untuk diamalkan. Kerana itulah ia menjadi petunjuk yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana sabdanya, taraktu fikum amrain lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballah wa sunnatan nabiyyih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara dan kamu tidak akan sesat selagi mana kamu berpegang dengannya, iaitu kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah nabinya, iaitu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Malik. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada ayat pertama surah Yunus ini ialah umat Islam hendaklah patuh akan segala perintah dan terima seadanya bahawa sebahagian pengetahuan hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kedua, setiap orang Islam hendaklah mentaati segala perintah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, umat Islam juga hendaklah menjadikan Al-Quran sebagai panduan hidup agar dapat menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya-Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.